Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanallahul Alhamdulillah. Semati Tuan Imam dari seluruh ahli berkuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas izin dan inayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat solat berjemaah, kemudian dapat duduk sebentar dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, lama ni 3 minggu, hampir 4 minggu kuliah kita tangguh. Ini Alhamdulillah kita dapat sambung balik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita dapat dua benda lah. Dua benda. Satu dapat pemeriksaan, satu dapat rawatan. Kan kita tubuh jasad kita ni dia ada dua komponen. Satu disebut sebagai zahir kita, satu disebut sebagai batin. Satu fizikal, satu spiritual. Satu jasmani, satu rohani. Dia macam komputer juga. Komputer dekat rumah kita tu, kalau kita ada laptop ke kan, ataupun handphone kita, satu disebut sebagai hardware, satu disebut sebagai software. Jadi kita manusia ni dia ada zahir dan juga ada batin. Jadi kedua-duanya ni dia ada makanan dia. Ada masa dia sihat, ada masa dia sakit. Zahir kita, jasmani kita juga kan, ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Begitu juga dengan batin kita, rohani kita. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Bila ada sihat dan ada sakit ni, itu tandanya kedua-dua komponen ini, kedua-dua elemen ini dia ada makanan dia. Ada makanan untuk zahir, ada makanan untuk batin. Jadi kalau kita makan makanan yang baik, zahir kita akan jadi baik. Kalau kita makan makanan yang baik, batin kita pun akan jadi baik. Jadi kalau kita makan yang tak baik, dia akan jadi tak baik lah. Dan begitu juga dengan fizikal kita. Jadi zahir kita ini kan, kita sentiasa mengharapkan ianya sihat walafiat. Semua orang kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta zahir kita ini sihat. Apabila zahir sihat, kita akan rasa seronok, kita akan rasa selesa, kita akan rasa bahagia.
dengan zahir yang sihat, dengan tubuh badan jasmani yang sihat. Sebab tu kita boleh bergerak pergi mana-mana. Kita boleh pergi makan kuri, kita boleh pergi ziarah saudara mara, kita boleh pergi jalan bercuti dan sebagainya. Sebab zahir kita sihat. Zahir kita sihat. Itu zahir kita sihat. Kalau zahir kita sakit, zahir kita tak berapa nak kita kata apa, tak berapa kuat kan, ada lemah, lemah sana sini kan, sudah pasti sebagai manusia biasa ni kita akan rasa sedih, kita rasa tak selesa, rasa risau dan sebagainya. Kita mungkin ada tuan yang ada darah tinggi, kencing manis kan, masa kencing manis tinggi ataupun darah tinggi tu tinggi, kita ingat ajak pergi berjalan pun tak nak. Memang kita kalau boleh nak duduk di rumah ya. Itu tanda bila zahir kita sakit. Jadi bila kita zahir kita sakit, biasanya kita akan cari ubat. Kita akan pergi ke hospital, pergi ke klinik dan sebagainya. Bila kita pergi ke hospital, pergi ke klinik, biasanya dia akan berlaku, kita akan dapat dua situasi, dua keadaan. Doktor tu dia akan bagi nasihat kita. Sama ada kita ni akan mendapat pemeriksaan sahaja ataupun buat rawatan saja. Okey. Jadi bila kita pergi jumpa doktor, kita akan kata, okay, yang ni kena ambil ubat, ataupun yang ni okey, yang ni pakcik tak payah ambil ubat, cuma balik jaga pantang, jaga makan saja. Tak perlu ada rawatan, cuma apa? Pemeriksaan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan orang buat iklan, pemeriksaan percuma. Periksa memang percuma, bayar lagi pada rawatan. Kalau zahir kita baik, tak kena rawatan, free. Tapi kalau kena rawat, biasanya kena bayar. Itu zahir kita. Jadi bila kita pergi jumpa doktor, apa jua yang doktor cakap tu biasanya kita ikutlah. Sebab kita sakit kan, sebab kita sakit, zahir kita sakit, kencing manis kita tinggi, darah kita tinggi dan sebagainya. Kalau doktor pesan tu biasanya kita akan ikut. Sebab apa? Sebab kita sakit. Itu zahir kita. Selesai bab tu kan. Seperti mana yang sebut awal tadi, kita, komponen kita ni bukan zahir saja, tapi dia ada satu lagi, iaitu batin. Batin, hati kita kan, spiritual kita, rohani kita. Ada masa sakit, ada masa sihat. Jadi orang yang batin dia sihat ini, ibadah dia baik, dia tidak sentiasa mentaati perintah Allah, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mungkin seorang yang pemurah, sabar apabila diuji, redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang batin dia, hati dia sihat, kan. Orang buat salah, orang buat marah pada dia ataupun kata sesuatu pada dia cepat memaafkan. Ini batin yang sihat. Jadi orang yang batin sihat ni, dia boleh sampai ke masjid, dia boleh pergi surau, di tempat-tempat yang baik-baik, sebab hati dia baik. Itu kalau dia baik. Kalau batin dia sakit, batin yang sakit ni, yang dia suka kepada maksiat, suka buat benda-benda melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, silap sikit cepat marah kan, rasa diri dia hebat, rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Ini apabila batin kita sakit, Jadi bila apa kesan bila batin kita sakit ni, mungkin kita akan pergi tempat-tempat yang tak elok, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang Allah larang. Rumah tangga mungkin tak berapa nak aman damai, mungkin boleh bergaduh dan sebagainya. Rumah tangga masalah, kehidupan kita masalah, anak beranak akan jadi masalah. Sebab kesan daripada batin yang sakit. Jadi untuk nak merawat batin ini kan, untuk nak periksa batin ini, inilah tempatnya di majlis, dalam majlis ilmu, dalam majlis ilmu. Lepas tu saya bawa cerita jauh sikit ni supaya
kita ingat kembali, saya yang menyampaikan itu ingat balik, untuk merawat batin kita, hati kita, inilah tempatnya. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita boleh semak batin kita ni, hati kita ni, sama ada hanya pemeriksaan saja ataupun dia perlu rawatan. Jadi ini tempat dia. Jadi mudah-mudahan bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita bukan duduk sahaja, tapi kita duduk dalam keadaan kita sedang menyemak diri kita sendiri. Apa yang Ustaz sampai di hadapan ini, yang dikongsi di hadapan ini, adakah ia menjadi hanya pemeriksaan biasa pada kita? Mungkin kita dah buat dah kan, cuma Ustaz sebut tu, mungkin kita ulang balik, kita semakin mantap lagi. Itu pemeriksaan. Tapi kalau kita belum buat, contoh kita orang yang panas baran, cepat marah dan sebagainya, ataupun ibadah kita mungkin tidak berapa ikhlas. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, bila Ustaz sebut tentang tidak boleh kita riak dalam solat, ibadah dan sebagainya, maka ia menjadi rawatan kepada kita. Jadi kita sama-sama lihat. Saya yang baca ni pun sama-sama kita lihat. Saya sendiri tengok dia sendiri, sama ada ianya membentuk pemeriksaan ataupun rawatan. Jadi saya harap tuan yang ada dalam ini lebih kepada periksa adalah tazkirah, peringat saja. InsyaAllah bukan sakit. Baik, mudah-mudahan sebagai mukadimah itu ia beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, dua ayat kita sambung muka 247. Saya tadi masih ikut dengan saya last seperti itu. Kita masih lagi di bawah akhlak ataupun tanggungjawab seorang muslim dalam masyarakat, iaitu berkaitan dengan satu tajuk, iaitu tidak menunjuk-nunjuk dalam amal ibadah kita. Jadi pada malam ini kita tengoklah tajuk yang akan saya baca ni, sama ada dia tu untuk tazkirah kita saja ataupun untuk rawatan dalam ibadah kita. Kalau kita sebelum ni ibadah kita banyak tunjuk-tunjuk, dia bukan jadi periksa dah tu, itu dia sudah jadi kena ambil ubat. Ini sebagai rawatan. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, dia kata muslim yang sebenar tidak suka menunjuk-nunjuk, kerana berbuat demikian itu mengurangkan pahala. Bisa kita dengar sebut kataan apa? Riak. Riak kan? Benda ni bukanlah benda baru. Tajuk ni bukan tajuk yang susah ataupun tajuk yang baru pada kita. Kan? Banyak kali kita diulang-ulang. Walaupun diulang banyak kali pun, kadang-kadang kita masih lagi ada dalam keadaan itu, kita belum selesai lagi. Belum selesai. Bukan semua keadaan kita nak riak ni. Ujian dia riak ni, dia termasuk dalam penyakit batin, penyakit hati. Dia tak nampak secara zahir. Secara zahir memang nampak nampak cantik je. Tapi dalam hati, orang yang riak sahaja dia mengetahui sama ada dia amal ibadah dia ni, dia buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana manusia, kerana untuk manusia nampak. Dia riak ni. Sebab itu bila kita baca tajuk berkaitan ini, lebih penting adalah kita melihat diri kita. Saya yang baca tajuk ni, saya sebolehnya tidak melihat tuan-tuan dan perempuan. Saya melihat diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mendengar bila kita baca tajuk ni, sebaiknya kita tengok diri kita. Jangan tengok orang lain. Kita tengok diri kita sendiri. Jadi perbuatan menunjuk-nunjuk ini, riak ini, boleh mengurangkan pahala jika kita tidak beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia memutuskan amalan mulia dan mengakibatkan kehinaan pada hari di mana manusia dibangkitkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Ini pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat kelak nanti akan ketika mana kita dibangkitkan,
akan ditunjukkan, akan dibentangkan amal ibadah kita pada masa itu, kan kita dapat lihat kan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, ataupun semasa kita hidup ini kita amalan kita ini bukan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mengharapkan pujian daripada orang lain. Auzubillahi min zalik. Sebagaimana firman Allah, sebetulnya prinsip asal Islam adalah ikhlas kepada Allah dalam ucapan dan perbuatan. Di asas kita dalam tindakan kita, tindak tanduk kita, ibadah kita, sama ada ianya dalam bentuk perkataan ataupun ucapan yang keluar daripada mulut kita, ataupun tingkah laku kita, tindakan kita, asasnya adalah sila ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah kepadanya yang menjadi tujuan utama penciptaan manusia dan juga jin. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Az-Zariyat ini semua kita sedia maklumi, ini selalu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang hafal. Kalau tak hafal, kena hafal. Pendek yang ada ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan adalah untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk menyembah kepada aku. Ini antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Jadi bila kita baca ayat ini, maka segala amalan kita, ibadah kita tidak boleh kita niatkan ataupun kita letakkan tujuan selain daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini kita sebut ni, saya baca ni macam mudah kan, ikhlas macam tu juga. Tapi hakikat sebenarnya, realitinya tidak semudah apa yang diucap. Tidak semudah apa yang diucap. Sebab dalam keadaan kita nak melakukan kebaikan ini, kita akan akan menghadapi ujian-ujiannya, nak mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang beriman itu mesti diuji, kan? Masih ingat lagi kan? Dalam satu riwayat ini disebut dalam hadis itu katakan dhaif, lemah, kan? Tapi tak apalah. Yang pertama, orang beriman ni dia akan diuji oleh orang beriman sendiri. Yang kedua, orang yang beriman dia akan diuji oleh orang munafik. Orang munafik akan menguji kita. Yang ketiga, orang yang beriman akan diuji oleh orang kafir. Orang kafir. Okey, orang kafir. Kafir ini ulama dia ada dua. Satu, ujian dalam bentuk secara zahir ni, guna peluru, tembak, macam mana sesuatu dari Palestin, itu ujian dalam itu. Satu lagi ujian dalam bentuk fikrah, pemikiran kita, serangan-serangan dalam bentuk pemikiran. Dia tak hantar peluru, dia hantar satu rancangan reality TV, habis rosak kita punya amalan ibadah kita. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, wa syaitan yudilluhu, syaitan yang akan menyesatkan kita. Sebab kita bukan susah, bukan senang dapat tahap ikhlas ini. Dan yang kelima, orang beriman akan diuji oleh nafsu tunazi'uhu, nafsu kita. Baik, mudah-mudahan kita yang beriman ini dapat sabar dengan ujian ini. InsyaAllah ibadah kita akan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, namun ibadah ini tidak akan diterima kecuali jika ia dilakukan dengan ikhlas untuk Allah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama yang lurus ini. Mukhlisin,
ikhlas, orang yang ikhlas dalam beribadat, dalam beragama. Seperti mana juga kita sudah maklum, kan, dua rukun, dua syarat utama ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang guru kita dulu sampaikan kepada kita. Yang pertama, ibadah itu, amalan itu istilah ikhlas, niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kemudian yang kedua, dua syarat utama ni. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menepati syariat, ikut seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Itu baru diterima. Kalau amalan itu tidak diajar, salah, bertentangan dengan apa yang diajar oleh agama kita, oleh Nabi Muhammad SAW, kita buat ikhlas macam mana pun, amalan tersebut, ibadah tersebut tidak diterima. Itu dua syarat yang asas, dua syarat asas. Kalau itu pergi kepada pembahasan ulama lagi, dia ada tambahan lagi. Kan, kalau kita buat ikhlas, ikut syariat agama, tapi kita zalim pada orang lain, kita ambil hak orang lain, itu kemungkinan ibadah kita itu juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya nak tanya sikit, Ustaz. Betul ke kalau kita nak membetulkan diri kita ni masalah perkara yang susah? Benda yang susah, betulkan diri kita supaya Okey, baik. Dia cabaran. Mungkin susah tu bukan tak boleh. Boleh. Tapi bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Diri sendiri itu kadang-kadang susah. Nak betulkan orang lain memang lah, kan? Kadang diri kita sendiri pun kadang kita susah. Sebab apa susah? Yang sebut tadi. Sebab kita ni, ujian ni dikelilingi kita. Bukan, kita niat kita memang kita nak buat baik lah, kan? Niat kita memang nak ikhlas, nak buat kebaikan, nak sedekah, dan sebagainya. Tapi dalam kita nak buat tu, dia tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kalau mudah lah, katakan, kalau mudah, malam ni masjid kita penuh ni. Kalau mudah lah ibadah tu kan. Kalau mudah, ni saya ingat kita bercakap ni, saya bercakap ni bukan tuan-tuan dan dia dengar ni kan. Masyarakat kita, orang kampung kita pun dengar ni, kan. Kalau lah mudah, saya sebut kalau mudah, masjid kita penuh pada malam ni. Walau macam mana pun, saya sebut sini, kita kena sentiasa susah macam mana pun, kena muhasabah, kena baiki diri. Sebab tu penting bila kita awal tadi sebutkan, bila cara kita nak ubah diri kita daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik, kan, khususnya berkaitan dengan hati kita ni. Ini tempat dia, ini tempat dia, kan. Jadi kalau kita nak datang ke masjid pun susah, nak duduk dalam majlis ilmu pun susah, kan. Macam mana kita nak baiki diri kita? Macam mana kita, doktor pun tak boleh nak rawat. Kita sakit kecil manis darah tinggi, kita tak nak pergi hospital, kan, tak nak pergi hospital. Macam mana doktor nak tolong kita? Bersama juga dengan penyakit hati kita, sama juga dengan penyakit hati kita, penyakit batin kita. Dan penyakit batin ni dia bukan kira ikut umur. Kita ikut umur. Bukan kata yang muda saja teruk, yang tua okey, ataupun yang muda, kan, ataupun sebaliknya. Tidak. Dia tidak. Sebab tu proses tazkiyatun nafs, menyuci jiwa ini, dia bukan satu malam, dua malam, tiga malam tu kadang-kadang selesai, kan? Jadi walau macam mana susah tadi tu, maknanya kita kena sentiasa bermuhasabah, sentiasa semak diri kita lah. Saya bercakap ke depan ni kan, baca ni dah 3 kali dah, kita nak masuk kali ni kali ketiga ni nak habis kitab ni berkaitan dengan akhlak ni. Belum tentu yang saya baca ni saya boleh ikut semua apa yang disebut ni, ataupun belum tentu saya dah selesai, saya dah buat semua apa yang penulis itu. Tak? Kalau senang tuan, kita nak betulkan diri, senang kita jaga anak kita. Senang, kan? Ini anak kita di rumah, cuba kita lihat bagaimana kita minta dia solat. Betul tuan-tuan? Tuan kalau ada anak lelaki, kan, umur 10 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, kan, kalau lah kita dapat didik, dia boleh solat tanpa kita suruh, syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak. Tapi realitinya tidak semudah itu. Tidak semudah itu nak suruh solat.
tutup aurat. Allah Akbar, cabaran. So itu dalam rumah kita tu, di bawah tanggungjawab kita. Kita dah ada kuasa, tapi tak. Saya rasa agak susah. Benda ni bukan dia ustaz, anak ustaz ni maksud cabaran. Bukan kita ada cabaran. Tidak semudah itu. Tidak semudah. Okay, ni saya bangun main subuh, kan? Anak umur 12 tahun. Kita tengok dia boleh bangun tu gitu lah. Rasulullah suruh hutan. Kalau tak umur 7 nasihat, 10 tahun, 3 tahun kita bagi latihan. 3 tahun didik tu 3 tahun. Sebelum hutan tu kan, dengan hutan terus. Kalau kita tak ajar dia umur 7 tahun, masuk 10 tak solat dengan hutan tu salah kita. Pasal kita tak tarbiyah dia. Sehari 5 waktu. Dalam tempoh 3 tahun, lebih kurang dalam berapa ribu, 5,000 lebih kot. Ada orang buat kira-kira. Sepatutnya umur 7 hingga 10 tahun tu, sebelum sampai masa hutan tu, ada berapa ribu kali. Saya kat 5,000 lebih. Betul-betul boleh kira. Sehari 5 waktu, kita suruh dia tu. Adik sembahyang, abang sembahyang, kan? Cuba kali. Sebelum boleh hutan. Jangan kita tak tarbiyah, masuk umur 12 tahun dia tak sembahyang, kita nak sebab dia. Itu salah kita. Salah kita. Itu maksud proses tarbiyah, proses tarbiyah. Bukan mudah. Itu maksud saya bukan mudah tu. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Ada orang dia boleh je. Kadang-kadang mungkin Allah makbulkan doa, kan? Allah makbulkan, Allah cepat makbulkan. Dan kita minta sampai semayang kita minta apa doa anak soleh. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Itu antara doa-doa untuk anak-anak, kan? Kita minta anak-anak kita ni menjadi penyejuk mata kita, kan? Penyejuk mata kita. Ada Allah makbulkan, kan? Umur 6 tahun dah boleh baca Quran, boleh baca Iqra, baca Quran lancar, kan? Umur 12 tahun dah boleh hafal Quran, dah lancar. Itu mungkin Allah makbulkan lebih cepat, kan? Tapi ada kita ni, kita baca doa yang sama juga, kan? Umur 16 tahun Quran tak boleh baca lagi. Kita doa juga sama juga kita doa, tapi sudah ada benda yang Allah takdirkan mudah, ada benda yang Allah takdirkan susah, susah untuk kita dalam proses tarbiyah ini. Sebab tu, tapi ialah susah-susah pun itulah kita sebut sebagai skrip perjalanan seorang hamba itu, kan? Skrip kehidupan dia tak sama ni. Saya, perjalanan hidup saya dengan anak-anak saya, dengan isteri saya lain perjalanan tu. Skrip yang kita lakonkan tu tak sama, kan? Ustaz Nordin kat depan saya ni mungkin lain dia punya skrip dia, tak sama. Skrip tu tak sama. Setiap orang tu dia berbeza-beza. Kita cuma melakonkan watak sahaja. Tapi walau macam mana pun, saya sebut sini saya nak kaitkan tu tentang susah. Tapi susah ni, kalau kita tak susah tapi kita tidak mengambil sesuatu tindakan, macam mana kita nak selesaikan susah tu? Jadi susah tu dia kena sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Wallahualam, saya dalam satu kuliah ada dibuat contoh macam ni lah. Contoh, kan, ceritanya kita hari ni, dia kata kita boleh baik hari ni, boleh datang masjid, boleh solat berjemaah, kan? Umur kita berapa? Kita mula agak-agak kalau kita tanya diri kita, kan? Jangan beritahu orang, tanya diri sendiri lah. Kalau kita datang ke masjid ni umur 12 tahun, 15 tahun, 3 dah mula solat berjemaah setiap waktu di masjid, alhamdulillah, kan? Ataupun kita mula umur berapa? Jangan jawab, tanya, jawab sendiri. Nak ceritanya ustaz kita mengajar masa sekolah kita ada sekolah rendah lagi, solat berjemaah dapat 27 kelebihan ganjaran, kan? Sekolah rendah lagi, masa bila kita dapat berubah umur berapa? 40, 30, 50, 60, lepas masjid. Nak cerita tu, kan? Sebab tu kita tak apalah, tak kisahlah, yang pentingnya kita berubah lah, kan? Ada benda yang kita mudah, ada benda yang jadi cabaran kepada kita lah. Baik, itu tentang ibadah kita, ibadah kita. Jadi asasnya dua, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menepati
syariat, menepati syariat. Kita khusyuk macam mana pun, kalau maghrib kita buat 4 rakaat tak terima, kecuali terlupa lah, kecuali terlupa, kan? Contoh itu lah. Baik, bila ibadah itu dicemari dengan niat hendak menunjuk-nunjuk atau ingin mendapatkan reputasi yang bagus, maksudnya apa? Pujian lah, tempat ibadah itu dapatkan pujian. Ia menjadi tidak sah dan pahalanya akan hilang. Kita dapati hal ini dalam firman Allah yang memperingatkan orang-orang yang membelanjakan harta kepada orang-orang miskin, kemudian mengungkit pemberian tersebut sehingga mengguris hati orang-orang miskin itu. Ini contoh, kan? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu sebut-sebut dan jangan kamu kita berkata sesuatu yang boleh menyakitkan hati orang yang terima tu. Kita ada duit, kan? Kita sumbang, kita sedekah dia, kita bantu dia. Kemudian kita mungkin tak? Ada tak ada yang jenis manusia ini? Yang main masjid tak ada lah. Contohnya mungkin ada kat luar, yang dalam tak ada, kan? Kita tolong orang, mungkin kita bukan tolong orang, kita tolong adik-beradik kita, tolong saudara mara kita, kan? Masa dia nak masuk universiti, kita tolong, kan? Abang kita ataupun adik kita, anak tak cukup duit, anak dia nak masuk universiti, kita tolong dah, kan? Kita bagi bayar beli barang ke, bayar yuran ke, dan dia pun masuk belajar, pergi belajar universiti. 3-4 tahun, 4 tahun dia ambil belajar, dapat kerja elok. Bila dia dapat kerja, kan, dia tengok kita, anak dia tu macam buat heran kat kita, kan? Pada masa ni, jadi ujian, kita nak mula mengungkit masa ni, masa ni aku bagi hang pergi belajar universiti ni, aku yang tanggung yuran, aku yang bayar. Contoh yuran aku yang bayar balik, kan? Kita mengungkit pemberian kita tu, jadi kosong, habis. Tapi walau macam mana pun, kalau niat kita tu memang nak menyakitkan hati, tak boleh lah, kan? Tapi kalau lah kata mungkin sebagai peringatan, sebagai tazkirah, ni anak buah ni, kalau tak cakap, nampak semakin macam tak berapa ingat jasa-jasa bapa puak saudara, contoh, kan? Kita nak bagi tazkirah, nak bagi peringatan, masa tu mungkin boleh lah, bukan niat kita nak mungkin-mungkin. Betul tak niat benda ni, tak tahu dalam hati, Wallahualam. Tapi kalau dia niat dia nak mungkin, batal. Tapi kalau dia niat dia mungkin, dia nak apa? Nak peringat, kan? Ni dah kerja elok, ingatlah, kan? Dulu waktu mak ayah susah, ada orang lain yang tolong bantu. Itu pun mungkin niat dia untuk itu. InsyaAllah tak terbatallah sedekah dia tu, sebab niat dia bukan nak mungkin apa pemberian dia bagi tu, kan? Niat dia tu untuk nak berikan. Ada tak ada dalam masyarakat kita? Ada, bukan ada, Allah, kan? Masa susah, kan? Kadang kita lupa jasa mak saudara, pak saudara dia dulu. Masa dia nak pergi ke sekolah, nak pergi masuk universiti, kan? Pak saudara dulu 50, 100, kan? Bagi, tolong, sebab nak pergi belajar. Bila dia berjaya, ada kerja besar, duit banyak, kan? Mak saudara pun pandang sebelah mata je. Mak saudara pun buat tak kenal, kan? Kita sakit demam pun dia tak ziarah. Ini berlaku dalam masyarakat. Mungkin dalam keadaan-keadaan ini, kalau kita sebut, kan? Kita sebut tu bukan untuk kita nak mengungkit pemberian kita, tapi kita sebut tu untuk apa? Bagi peringatan ni. Ni berjaya, kena ingat, kan? Ada orang dulu tolong, kan? Nanti bila ada orang lain susah, bila ada anak-anak saudara pula susah, jangan lupa
Jangan lupa tolong, jangan lupa tolong. Itu dalam konteks itu insya-Allah itu bukan tidak termasuk dalam kita kata apa, mengungkit sumbangan ataupun pemberian kita. Okey. Jadi itu contoh-contoh lah yang boleh. Kadang-kadang kita kalau kita tak jaga hati kita, yang kita mungkin yang pemberian kita ini bukan untuk tazkirah tapi untuk sengaja, maka terbatallah amalan kita. Kita baca sini ini, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah pada hari kemudian, pada hari akhirat, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Allah umpamakan seperti mana perumpamaan orang seperti ini, iaitu seperti batu yang licin di atasnya ada tanah. Okay. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, yang tidak bertanah, maka tidak menguasai sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pahala tadi itu ibarat tanah tadi lah. Bila kita lihat, bila kita kekit, pahala itu akan hilang. Tinggal batu saja. Tak ada, dah tak ada tanah. Boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Baik, mengungkit pemberian itu menghapuskan pahala sedekah, seperti mana mencurahkan air yang menghapuskan semua tanah di atas batu yang keras. Bahagian terakhir daripada ayat di atas telah memberi amaran yang menakutkan bahawa orang yang riya itu tidak layak menerima hidayah Allah dan dianggap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita memang takut sampai sini, kan? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Apa yang diutamakan oleh orang seperti ini ialah agar kelihatan sebagai orang yang mengerjakan perbuatan baik di mata orang lain. Mereka langsung tidak berniat hendak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati itu memang bukan untuk niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Niat itu memang daripada awal lagi untuk mendapat pujian ataupun pengiktirafan daripada manusia, daripada awal lagi. Sebab itu dalam bab riya ni dia ada perbahasan dia, kan? Antaranya contoh kita memang daripada awal kita solat, kan? Kita solat, kita baca Quran, memang tak ada niat nak tunjukkan siapa-siapa pun. Tak ada siapa-siapa pun, kan? Memang kita buat tu memang semata-mata kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita baca Quran, baik ibadah kita, baik kita bangun solat tahajud, puasa, solat sunat dan sebagainya, sedekah kita buat tu memang untuk Allah semata-mata. Kan? Selepas masa ataupun masa kita buat ataupun selepas kita buat tu tiba-tiba ada seorang datang jumpa kita, kan? Kita ish, ni bagus lah, kan? Aku tengok dari kita manusia bangun selalu bangun tahajud malam ni, kan? Bila orang tu puji dia bagi perasaan tu, rasa macam apa? Rupanya aku duk ibadat ni, ada juga orang duk tengok, kan? Ada juga orang puji. Dalam keadaan tu kita kadang-kadang kawan lah. Masa tu dia tidak dikira sebagai dia, sebab awal tu memang dia buat kerana Allah SWT, kan? Selepas dia buat tu ada ujian-ujian ini. Ini tidak termasuk dalam dia awal ini. Manusia anak Adam ni alim, syaitan pun alim juga, lagi alim daripada kita. Jadi kita nak macam kita tewas nak jadi juga. Syaitan ni alim tu memang manusia akan tewas. Jadi macam mana kita nak atasi kan? Dia betul tu, kan kita bisa dengar kalau kita ni orang yang kuat ibadat, yang akan bisa disebutkan yang akan hantar ni mungkin bukan private lah, paling kurang pakai meja. Kalau kita mufti mungkin 2 star general, kan? Lebih kurang kita lah, kan? Tu analogi ustaz kita bagilah. Ceritanya apa? Kita kuat ibadat kita hebat, kita akan dapat pujian daripada syaitan. Kita lupa sebenarnya syaitan yang menyesatkan kita ni pun lagi hebat. Sebab tu kita tak lari daripada sentiasa diberi peringatan, tazkirah, sentiasa muhasabah diri, supaya apa? Supaya kita ni tak tewas. Tak tewas, kan? Jadi orang yang berjaya dengan ujian ini biasanya orang yang sentiasa muhasabah diri dia, sentiasa muhasabah. Sebab tu istilah muhasabah ni bukan benda yang kita katakan dah salah juga. Muhasabah ni sepatutnya berlaku sentiasa, setiap hari. Tazkirah, peringatan itu setiap hari.
Betul, kita bila kita duduk dalam majlis ilmu kan, terus sekali ada benda yang untuk ilmu kita tak pernah tahu, tak pernah belajar tentang ni. Kita masuk dalam majlis ilmu, kita dapat ilmu. Ada benda yang kadang-kadang kita dah tahu. Kan? Bila kita duduk dalam majlis ilmu, dia sekadar sebagai tazkirah. Peringatan, charge balik bateri kita. Kan? Di-charge balik. Mungkin kita sebelum ni Ustaz baca malam ni 4 riyal. Baru teringat. Kalau tak baca mungkin kita terlepas pandang tentang aspek riyal ni. Kalau sebelum ni kita baca tentang sombong, kan, tentang sombong, mungkin kita tak perasan. Bila kita datang ni, Ustaz sebut tentang sombong. Jadi masalah balik. Ada tak kita sombong? Contoh. Jadi insya-Allah bila kita dalam keadaan sentiasa muhasabah, sentiasa mencari peringatan-peringatan, kan, insya-Allah kita dapat atasi ini, kan. Walau macam mana pun kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. La haula wala quwwata illa billah. Ada benda yang kadang-kadang kita tak mampu, bukan kuasa kita baru dah jadi baik dah. Tapi kan ujian tu. Sebab tu kita selalu elok disebutkan apa? La haula wala quwwata. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus tu orang yang tahu tu dia diuji. Bagus. Yang paling masalahnya orang yang tak tahu dia sedang diuji. Dia sedang leka. Dia tak sedar yang dia tu sedang diuji. Kan? Dia tewas dalam ujian tu, dia tak sedar. Dia telah tewas, dan dia sedang tewas. Orang yang sedar ini, insya-Allah dia belum tewas lagi. Dia belum tewas lagi, kan? Dia belum tewas lagi. Tapi dia baru sedang diuji. Sebab tu saya selalu sebutkan, walaupun disebutkan riwayat yang lain, tapi itulah realiti kehidupan kita, kan? Kalau syaitan tak uji, dia mengikut kawan-kawan, kan? Kawan-kawan, orang beriman ni, orang kawan. Kita nak buka bisnes, nak berniaga, kan? Dia bukan nak support, dia duduk bagi lagi yang nak boleh merosakkan kita punya ni, kan? Tak payah lah, aku duduk tengok orang buat ni mana tak boleh jalan dan semua, kan? Itu ujian daripada orang yang beriman. Dan yang tadi dah 5 tadi tu. Wallahu a'lam daripada mana, daripada angle mana, sudut mana kita akan menerima ujian. Tapi yang penting pada kita mantapkan dari ilmu kita, kan? Mantapkan ilmu kita, mantapkan kemahiran-kemahiran yang ada kita, mantapkan akhlak kita, insya-Allah, kan? Insya-Allah Allah akan bantu kita. Fitrahnya begitu. Kalau kita berusaha untuk jadi baik, insya-Allah akan jadi baik. Insya-Allah akan jadi baik. Fitrahnya jelas. Tapi kalau kita tak ada berusaha untuk jadi seorang yang baik, maka jangan jadi baik, kan? Insya-Allah kalau kita berusaha, Allah akan bantu kita. Dan saya tutup dengan Tuhan. Banyak ni, nanti kita akan sambung lagi minggu depan, insya-Allah. Kita dengan ria ni. Jangan kita lupa ataupun ambil mudah dengan doa lah. Perbanyakkan doa. Baca doa panjang-panjang, khususnya pada waktu ibadah kita seorang-seorang. Waktu ibadah kita duduk seorang angkat sembahyang sunat, masa tu angkat tangan baca doa. Tak boleh harap bahasa Melayu, boleh minta doa khusus, kan? Kemudian kita tawakal, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa ni penting. Pada saya doa ni sangat penting. Jangan doa silahul mu'minin, kan? Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Doa. Sebab kita ni doa kita malas. Doa kita, ini bukan saya sebut, saya sendiri. Kadang-kadang kan, Allah Akbar. Masa kita diuji, masa kita nak, baru kita doa banyak-banyak. Kalau waktu-waktu lain, kita doa cincai, orang kata apa? Cincai, lebih kurang, kan? Allahumma salli ala Rabbana atina fid dunya hasanah. Bunyi pun tak macam doa. Bunyi pemalasnya doa kita ni, kan? Bacaan doa kita tu, kan? Rabbana atina, macam nak cakap, tak tahu, kadang saya dengar juga, kan? Baca doa ke apa ni? Kalau kita nak baca dia lah, baca dia jelas. Dia sebut-sebutan dia betul. Ini kan? Dia menggambarkan ketidakseriusan kita dalam kita memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung
insyaAllah balik ni sikit lagi nanti berkaitan dengan riak ni. Sebab dia lagi riak kan, kan nanti kita akan lihat lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini insyaAllah beri manfaat kepada kita. Lebih baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang lemah dan kurang tu datang daripada diri saya sendiri. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.